أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa,
kuasa. Ya Allah yang Maha Perkasa, Ya Allah yang Maha Membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. Adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu menjadi kematian pemutus yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Kuat kuasaku dan hujah-hujahku membela diri telah binasa dan hilang lenyap dariku. Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. Kemudian bakarlah dia di dalam neraka jahim
Selain dari itu, masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelikkannya ke badannya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang lain memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Pada hari ini tidak ada yang baginya, pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun dari kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya. Dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danur yang tidak sepatutnya, yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Haqqah. Surah yang ke-69 pada juzuk yang ke-29 bermula ayat yang ke-25 sehinggalah ayat yang ke-37. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang keadaan orang-orang yang celaka pada hari kiamat kelak. Sifat-sifat mereka, pewatakan mereka, penyesalan mereka dan pelbagai bentuk azab yang disediakan bagi mereka. Sebagai satu amaran yang keras kepada semua manusia sepanjang zaman, bahawa orang-orang yang menderhakakan Allah tidak pernah beruntung selama-lamanya. Dan tidak pernah akan ada yang membantunya. Sama ada perkara yang pernah diusahakan di dunia, ataupun cita-cita dan angan-angan mereka di hari akhirat kelak. Semuanya menjadi sia-sia dan tidak memberi manfaat. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mendapat buku catatan di tangan kanan. Bagaimana gembiranya mereka, bagaimana seronoknya mereka, bagaimana balasan yang disediakan kepada mereka yang berupa syurga yang kekal selamanya serta berbagai makanan dan minuman dan nikmat-nikmat yang disediakan balasan atas keimanan mereka di dunia. Maka Allah Ta'ala menyebut, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang celaka itu yang diberikan buku catatannya di tangan kirinya ataupun melalui punggungnya, yakni belakangnya. Maka dia akan berkata dengan penuh duka cita, dengan penuh kesedihan, dengan penuh kesakitan, dengan penuh penyesalan. Ya laitani. Aduhai celakanya aku. Aduhai ruginya aku. Aduhai menyesalnya aku. Lam uta kitabiyah. Kalau sekiranya aku tidak diberi buku catatan dalam keadaan seperti ini. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala memberikan hukuman yang bersifat nafsi sebelum jasadi. Iaitu hukuman yang bersifat dalaman diri. Iaitu penyesalan, rasa menyesal yang melampau, rasa ketakutan. Itu satu azab Allah permulaan sebelum datang azab jasad yang berupa penghumbangan dalam neraka. Kerana penyesalan dan ketakutan serta kesedihan mereka yang membelenggu diri mereka. Kemudian dia berkata, walam adri ma hisabiyah. Dek banyak dosa aku tak tahu hisab kat mana bermula. Apakah kufurku? Apakah kerana aku menzalimi orang Islam? Apakah kerana jahilku? Apakah dan apakah? Walam adri ma hisabiyah. Tak tahu dari mana dimulakan dek banyak dosa. Banyak kesalahan. Banyaknya kejahatan. Sehingga semuanya ini akan dihisap dan dihukum. Kerana orang kafir bukan sekadar dihukum hanya kerana dia kafir. Hanya kerana dia tidak beriman pada hari kebangkitan. Bahkan dia juga dihukum kerana tidak solat. Dihukum kerana tidak zakat.
Dihukum kerana tidak berbuat baik. Dihukum kerana tidak memberi makan kepada orang susah. Semua bentuk kesalahan. Artinya dek kerana ketakutan sehingga dia berkata walam adri ma hisabiyah, tak tahulah daripada mana bermula hukuman ini. Banyak kalau umpama kita orang yang banyak salah, yang terkumpul padanya beribu kesalahan, dan setiap kesalahan itu akan dibicara dan akan dihukum. Maka dia tahu semua kesalahan ini dia tak boleh lepas keluar, tak ada satu pun yang akan selamat. Maka ketika itu dia akan merasakan sengsaranya setiap hukuman tersebut. Kan kita biasa dengar cerita di mahkamah, ini 10 pertuduhan, 44 pertuduhan, 47 pertuduhan, 100 pertuduhan. Ini mungkin sampai 300 pertuduhan. Yang setiap pertuduhan tu dia tahu dia tak akan boleh lepas. Kerana dia berkaitan antara satu sama lain. Apatah lagi di hari akhirat kelak. Kerana ia bukanlah pertuduhan. Kerana Allah Ta'ala tak akan bicarakan sesuatu yang tak jelas. Mahkamah dunia membicarakan sesuatu yang tak jelas. Whether sama ada orang tu salah atau tak salah. Itu mahkamah dunia. Mahkamah akhirat dia tak bicarakan orang yang tak tahu salah atau betul. Tidak. Mahkamah dunia, mahkamah akhirat terus memberi berita gembira pada orang baik. Dan terus menjadikan orang yang melakukan kejahatan dengan kesedihan, dengan azab. Kerana mereka tahu mereka tidak boleh ditipu, mereka tidak boleh menipu di mahkamah akhirat. Contoh mahkamah dunia, bila orang tu buat salah, ada duit, ada pengaruh, ada jawatan, dia tahu dia boleh lepas. Sebab sehebat mana pun mahkamah dunia ini, dia tahu dia boleh lepas. Dengan menggunakan kuasa politik, dengan menggunakan keuangan, dengan menggunakan pengaruh, bukan dengan menggunakan penangguhan, proses penangguhan. Salah tahun ni, tangguh, diderek sampai 40 tahun berhukum. Mungkin. Dia cerita dia sakit tekak, sakit belakang, masuk hospital, bla bla bla. Tidak akhirat. Kerana mahkamah akhirat bukan mahkamah membicarakan orang tu bersalah tak bersalah. Mahkamah akhirat ialah menghukum orang yang salah tetapi memberikan segala penjelasan atas kesalahan dia. Dan memberi kebaikan kepada orang melakukan kebaikan dan menyebut segala perkara kebaikannya. Dengan saksi-saksi yang tidak mampu ditolak, yang berupa buku catatan, yang berupa malaikat yang mencatat, yang berupa bumi yang terhampar, langit yang membumbunginya, seluruh anggota badan dia, kulitnya, yang Allah jadikan semuanya berbicara. Tidak ada sesuatu pun saksi yang tidak dipercayai kesaksiannya. Maka ini dia mahkamah akhirat. Sebab itu ketakutannya melampau. Tidak saya katakan mahkamah dunia yang sedang membicarakan itu betul atau salah, atau sedang melepaskan orang yang salah, atau cuba menghukum orang yang betul. Tapi tidak mahkamah akhirat dengan sifat adilnya. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam. Bila Allah menyebut wa aqimul wazna bil qist, dan tegakkan dirikan pertimbangan keadilan dengan sebenar, yang menjadi salah satu daripada sifat Allah, Al-Adl, Allah yang Maha Adil. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bila orang kafir berangan-angan dengan berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai eloknya kalau kematian itu berakhir begitu je tanpa dihisap dan dibangkitkan. Kalau kami cuma mati gitu kan senang. Di mana orang kafir mengucapkan dalam beberapa keadaan, bagaimana mereka mahu kalau boleh mati mereka di dunia ini cukup sebagai hukuman. Cukuplah. Asas kerana mereka tidak beriman pada hari akhirat, satu. Dan yang kedua kerana dahsyatnya hari akhirat. Kalau boleh biar mati je tak nak akhirat. Dan yang ketiga kerana banyaknya dosanya. Banyak kesalahan yang dibuat sehingga mereka tak mengharapkan akhirat. Lalu mereka meminta supaya kematian itulah penamat mereka. Dan ini juga Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Naba. Ketika mana orang kafir melihat binatang diadili. Binatang diadili, binatang pun diadili dengan adil. Didatangkan kambing bertanduk. Dahulu di dunia. Yang menanduk kambing yang tak ada tanduk.
Lalu kambing yang tidak bertanduk ini kembali kisas, membalas tandukkan kambing yang bertanduk yang pernah tanduk di dulu. Dan sesudah itu Allah berfirman kepada binatang-binatang yang dihukum ini dengan berkata, kuni turaba, jadilah kamu tanah dan pasir. Lalu orang kafir pun kata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir, ya Allah kalau kami juga seperti binatang, diadili bukan dicampur dan neraka jadi tanah balik. Ini jadi masuk kubur balik. Maka semua itu cuma pengharapan yang tidak akan dimakbulkan. Dan semua itu pengharapan daripada penyesalan yang bentuk penyeksaan dalaman dia. Allah Ta'ala cerita kata-kata orang kafir dengan berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai celakanya aku. Kau dahulu kematian itu mengakhiri segalanya. Ma aghna anni maliyah. Hari ini segala harta dan kekayaanku tidak memberi manfaat untuk menyelamatkanku daripada azab Allah. Tak tahu orang kafir percaya. Sampai hari ini, mereka menyangka harta boleh menyelamatkan semua benda. Tidak orang beriman. Orang beriman mengetahui harta ialah amanah. Harta ialah ujian Allah pada hamba-Nya. Orang beriman mengetahui pada harta itu ada hak orang-orang yang telah Allah tentukan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka mengetahui ada hak orang lain. Sama ada orang yang datang meminta atau yang tidak meminta. Dia tahu. Dan orang beriman tahu harta untuk digunakan mencari, melakukan amal soleh. Ni'mal malus soleh lirajulis soleh. Sebaik-baik harta itu bila berada di tangan orang soleh. Yang dengan harta tadi dia cari pahala. Maka dengan harta ni dibuat benda ni. Dengan harta ni dibuat macam ni. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji ni'mal mal alladhi yasilu bihi rahim. Sebaik-baik harta yang dengannya digunakan untuk menyambungkan silaturahim. Ini sebaik-baik harta. Semua harta ni yang kita ada, kita nak buat kebaikan. Sedekah selain pada zakat. Infak pada jalan Allah. Untuk menghubungkan silaturahim. Untuk membantu orang susah. Beri pinjam orang yang memerlukan. Kalau kita tahu memberi pinjam pada orang memerlukan, pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah. Kadang orang sedekah mungkin perlu, mungkin tak perlu. Orang pinjam ni perlu. Cuma kita pun buatlah beberapa peraturan dalam bab pinjam meminjam. Kerana Islam letakkan pinjaman dengan cara paling baik ialah dengan cara rahain atau disebut dengan cara gadaian. Kalau seorang nak pinjam boleh ditinggalkan sesuatu yang digadaikan. Ditinggalkan satu benda bentuk jaminan. Supaya apa? Yang memberi pinjam tidak kerugian. Dan yang meminjam juga punya kepercayaan. Bukan jenis pinjam tinggal macam tu. Tunggal sikit jaminan. Nabi SAW meminjam 30 cupak makanan gandum daripada orang Yahudi. Dan Nabi menggadaikan baju besi yang dipakai dalam peperangan. Nabi tengok ini Rasulullah yang paling terpercaya. Rasulullah yang paling percaya. Rasulullah SAW tak payah pinjam. Dia boleh minta dengan sahabat-sahabat. Hatta dengan kemuliaannya Rasul tak perlu pinjam. Tapi oleh kerana Rasul ini pembawa syariat, nak ajar cara muamalat. Maka Rasulullah SAW pun buat. Abdul Rahman, orang sahabat-sahabat kaya, tak ada tanya, ya Rasulullah kenapa kamu pinjam? Minta dengan aku je free. Nabi SAW bawa syariat. Maka supaya semua orang dalam muamalahnya tahu ada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah kita kata itu Nabi, kita siapa? Tak ada istilah tu. Dan memang Nabi SAW itu diutuskan untuk menjadi contoh tauladan. Sebab itu Rasulullah buat semua benda yang kita akan buat. Yang kita akan lalu dalam hidup. Contoh akan lalu hidup sebagai seorang suami. Dan ini Rasulullah tunjukkan. Sebagai seorang atuk, sebagai ayah angkat, atuk angkat, sebagai imam, sebagai guru muallim, sebagai jenderal di medan perang, sebagai ahli masyarakat, sebagai seorang yang punya musuh di kalangan Yahudi, di kalangan orang kafir, di kalangan munafik, bagi seorang yang pernah mempunyai hamba. Rasulullah SAW tak perlukan hamba. Tapi Rasulullah ini pembawa syariat, maka ditunjuk bagaimana kalau orang tu ada hamba, macam ni cara dia. Rasulullah bukan bagi teori kosong.
Tak ada teori kosong daripada Nabi SAW. Maksudnya teori tanpa ada bentuk perbuatan Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW beri contoh, memang Nabi berada dalam posisi perbuatan itu. Bahkan Rasulullah lupa dalam solat. Bukan lupa kerana nyanyuk, jauh sekali kerana cuai, jauh sekali kerana fikir dunia. Tapi kerana syariat. Kalau kita lupa, nanti nak buat apa? Kita dalam solat mungkin lupa. Macam cara nak buat? Rasulullah SAW lupa. Dan lupa Rasul bukan lupa kekurangan. Tapi lupa untuk beri contoh tauladan. Kahwin Nabi SAW juga untuk beri contoh tauladan. Semua aspek. Maka Nabi juga meminjam. Yang kalau kita pergi logik, tak payah pinjam lah. Pinjam buat apa ni sahabat-sahabat. Anytime. Boleh bagi. Tapi oleh kerana syariat. Kerana tak semua orang punya situasi yang sama. Yang kita semua ada sahabat-sahabat yang boleh bantu. Ada orang yang tak ada kawan boleh bantu. Ada orang baguslah dia ada kawan-kawan baik. Dia ada grup WhatsApp baik ni. Yang apa pun keperluan dipenuhi. Tapi ada orang tidak begitu. Nak minta tolong keluarga sendiri pun payah. Jangan cakap orang lain. Ada orang macam tu Allah uji dia. Maka Rasulullah SAW tunjuk. Nabi pernah gadaikan baju besi untuk makanan para isterinya. Gadaikan. Dan bila Rasulullah wafat, Sayyidina Ali menebusnya. Si Yahudi ini tidak ada kerugian apa pun kerana ada baju besi. Yang nilainya jauh lebih tinggi daripada 30 cupak tu. Kerana baju besi ini bukan sebarangan baju besi. Kan dipakai oleh badan Nabi SAW. Contoh kalau tahu ada satu pakaian dipakai oleh Raja Melaka dulu. Harga dia dah mencanak juta barangkali. Ini baju yang dipakai oleh Sultan Muzaffar Shah. Berebut orang nak beli. Itu cuma baju sultan biasa. Ini baju besi Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali menebusnya untuk menunjukkan bagaimana jaminan. Ini cerita buat hutang. Hutang, bila Islam suruh kita hutang, bukan makna kita menjadi mangsa atau ketika ada orang baik yang dipijak kepala. Islam ada solusi. Macam mana kita berhutang tanpa kita rugi. Dan kadang-kadang, Ustaz, saya memang nak berhutang tapi tak bayar, Ustaz. Tak bayar, bukan orang lain ni. Makmum sebelah saya tak bayar. Makmum sebelah kita. Jadi kita pun macam dah trauma berhutang ke orang. Adik-beradik tak payah. Akhirnya dia tutup pintu hatinya untuk berhutang. Walau hutang salah satu daripada ibadat. Dia adalah amalan yang berupa ibadat pahala yang besar. Yang disebut dalam hadis yang banyak berkenaan Al-Quran. Ada ayat ad-dain, ayat hutang. Sehingga Allah sebut fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang susah membayar hutang, beri tempoh. Kalau kamu dapati dia memang susah, maka sedekah lebih baik daripada menuntut hutang. Dan ayat hutang kita ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat 282 surah Al-Baqarah. Tapi solusi macam mana? Nabi SAW ajar hutang, tinggalkan barang gadaian. Boleh? Tak nak hutang sikit, buat jamuan kahwin anak ni, berapa 5,000. Boleh tinggal motosikal tu. Tinggal motosikal tu. Dia kalau ada apa boleh saya jual motosikal. Dapatlah balik sikit modal tu. Sebab yang berhutang kadang-kadang bukanlah kaya sangat. Dia pun perlu juga duit tu waktunya. Dah nak pinjam duit, nak kahwin anak. Tu gelang emas pakai siku bagi sini. Bagi sini, tinggal sini. Kadang-kadang orang yang berhutang satu hal. Harta dia tak berani jual. Tapi hutang nak. Apa yang hantar emas itu banyak. Hantar emas ada gelang, ada pakai kaki gelang macam sini. Bagi agak-agak boleh lepas paruh hutang kita okey lah. Sebab manusia dia ada perangai macam ni. Kalau barang dia ada dengan orang, dia akan cuba tebus juga sebab dia ada ego. Ego dia tadi tak nak sampai kata tengok. Barang dia aku ambil sebab dia tak bayar hutang. Dia ego. Kok mana pun dia usaha. Jadi di sini Islam ajar supaya tidak tertutup salah satu daripada ibadat itu beri hutang. Kerana saya katakan kalau orang tak kuat, macam kita tak kuat. Cepat serik hutang. Tu saya tak percaya orang memang hari ni saya tak bagi dah. Siapa-siapa pun nak hutang saya tak bagi. Tak bagi dah sebab dia dah serik. Akhirnya dia tutup pintu kebaikan. Dah ramai ke hutang? Ramai juga Ustaz. 2-3 orang. Berapa semua? Seorang RM10 Ustaz. 30. Tapi cukup dah trauma dia. Hutang RM10, hutang RM10. Dah 30 tak bayar. Cukup baginya trauma. Kerana kita tak nak ada orang yang menutup pintu kebaikan yang biasa kita buat. Dek kerana kerenah dia. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak buat baik. Tapi dek kerenah kita tutup. Kita selalu beri makanan ke jiran. Tapi jiran beri makanan pinggang tak hantar balik. Serik gitu.
Jadi jiran kalau kita hantar makanan, tak erti terima kasih. Dan kita betul-tutup pintu kebaikan. Padahal jiran lain ramai lagi baik. Yang belakang, yang belah sana. Kalau kita bagi barangkali jauh lebih baik dia. Tapi kita kan macam saya katakan manusia ni, dia cepat serik dengan benda baik. Dia buat baik sikit, kalau tak nampak satu respon yang baik, terus tertutup. Dia lemah iman kita. Padahal yang cuai dalam melaksanakan kebaikan itu hanya sekelompok orang yang pernah dijumpa. Tentu antara musibah bila kita menyangka orang baik tak ada. Di setengah orang, dia ada penyakit, dia rasa kat dunia ni tak ramai orang baik. Itu musibah juga. Yang lebih musibah pada itu dia kat dunia ni tak ada orang baik dah. Pasal kat dunia ni mana dah ada orang baik. Ini musibah. Orang yang tak faham kerana dia sudah terperangkap dan lumpur kejahatan. Dia jenis orang yang duduk di bawah tanah tak pernah nampak atas tanah. Dia jenis ada orang-orang yang tuan-tuan duduk di tingkat 2 tak pernah naik tingkat 3. Ada seorang hamba Allah. Dia trauma dengan kahwin. Dia kata semua orang jahat belaka. Sebab dia trauma sekali dalam perkahwinan dia. Saya kata kita ni kalau berada pada tingkat yang sama, kita tak mungkin nampak orang baik. Sehingga kita beralih tempat lain. Tuan-tuan naik tingkat 3, tuan-tuan akan jumpa orang lebih baik. Tuan naik tingkat 4, atau mungkin. Maksudnya, kadang-kadang kejahatan itu yang menyebabkan kita tak nampak baik. Kerana kejahatan itu juga telah menghijab hati kita. Sebab kita pun jahat. Itu masalah. Tuan-tuan orang jahat, tak mungkin nampak orang baik. Yang nampak orang baik, ini orang baik. Saya baik tapi tak nampak pun orang baik. Berarti awak jahat. Sampailah awak ubah diri awak istighfar banyak mana, awak pun nampak orang baik. Kata setiap orang, dia akan melihat orang yang berdasarkan pada level dia. Kalau jenis cikgu, dia akan jumpa geng-geng cikgu dia. Cikgu. Level engineer, dia jumpa engineer. Level ustaz, dia jumpa ustaz. Level tok bomo, jumpa tok bomo belaka. Sama-sama ke masjid, kita tak perasan. Tapi bomo perasan. Tu bomo, tengok tahu. Mulut kumat kami tahu bomo. Geng-geng dia satu level mazhab. Sebab apa yang kita buat memang sama macam dia buat. Tetapi orang baik, dia akan kenal orang baik. Habis saat saya tak jumpa orang baik, maknanya awak belum baik. Sampailah awak ubah dia awak jadi baik, awak jumpa orang baik. Dan yang kata Ustaz, zaman sekarang mana ada Tok Wali? Wali sentiasa ada sebab awak bukan Tok Wali. Awak tak nampak dah. Sampai masa, awak akan nampak. Macam kita kata kita tak nampak malaikat. Ialah tak nampak sebab bukan waktu kita. Sampai waktunya kita lihat malaikat. Kita akan lihat malaikat. Sama ada malaikat yang memang pasti kita lihat, ini malaikat maut. Dan malaikat rahmat atau malaikat azab. Atau lain-lain malaikat, munkar, nakir, semua kita akan tengok. Bila kita sampai masa, dah masa sampai level dia. Tapi cerita yang saya sebut tadi tentang orang-orang yang tertutup buat baik. Dia trauma dengan kejahatan orang yang dibuat baik. Jadi ini, orang-orang yang macam gini, perlu rawat diri dia. Jangan pernah dia tertutup dengan pintu kebaikan hanya kerana seorang dua buat kerenah dalam hidup dia. Sama ada saya cerita dalam bab beri hutang, beri pinjaman, dalam bab baik dengan jiran, even dalam bab perkahwinan, yang trauma dengan perkahwinan, even dalam bab persahabatan. Saya dah serik dah kawan ni Ustaz. Kerana kawan makan kawan. Jadi hari ni saya tak nak kawan siapa pun. Tak boleh salah. Sehingga dibaiki diri dia, sehingga dia tahu ada kawan yang baik. Sehingga Allah menyebut tentang kawan-kawan yang baik, kelebihannya akhirat kelak. Pemberi syafaat, penolong, pembantu. Takkan kita tak nak kawan-kawan baik akhirat kelak hadir. Pada hari yang amat dahsyat. Kalau kita perang kat dunia pun kita perlu kawan-kawan nak perang. Kerana dahsyat bunyi itu, bunyi ni. Akhirat jauh lebih hebat daripada peperangan. Kedahsyatan dia. Sehingga kita perlukan kawan. Dan Allah Ta'ala memuji kawan-kawan yang baik. Dan satu benda yang keberuntungan besar bila kita berjaya menghasilkan kawan yang baik. Sebanyak mungkin dia menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai harta karun kita, kekayaan kita. Tuan-tuan tak punya harta banyak tak apa. Kalau tuan-tuan punya kawan yang banyak. Kawan yang banyak. Walau tak punya harta, kerana sebenar-benar harta yang panjang manfaatnya lah kawan baik. Sebab ini bukan jenis kawan, bukan jenis harta beku. Harta tuan-tuan banyak dia bersifat beku. Kat tanah, beku kat situ. Tak bergerak tanah tu. Kat Kelantan ada tanah 4 ekar. Itu ada bangunan dekat sekian Kelang. Sekian, dia beku. Tapi kawan-kawan ni dia ialah harta yang hidup. Harta yang hidup yang tuan-tuan boleh komunikasi. Itu kekayaan itu sebenarnya dinilai dengan berapa ramai kawan dia. Ini orang kaya.
Dia ada kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh dan sebagainya. Kemudian kata Allah, halaka anni sultaniyah, telah hancur daripadaku segala kekuasaanku. Maksud sultaniyah kata ulama ialah hujjah. Tak ada hujjah. Dulu kat dunia kan semua manusia perangainya suka berhujjah. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah perangai manusia itu banyak menjawab. Banyak hujah. Kita kata kok ni, dia kata kok ni. Walau dia salah. Dia tahu kenapa tak semayang. Orang bukan tengok semayang tu hati baik. Oh, jawab lagi. Apa awak tak pakai tudung? Pakai tudung buat apa? Mulut busuk, longkang. Kok mana boleh nak menjawab kat situ? Kenapa tak pergi kuliah? Apa ingat kuliah masjid je? Online boleh. Kenapa awak ni tak pergi Mekah? Mekah ni sekian-sekian orang berkemampuan. Tahu-tahu pergi New York. Tahu-tahu pergi Hawaii. Cerita Mekah, cerita kemampuan. Tak mampu, tak wajib pergi. Minggu depan Hawaii dia pergi. Pergi Los Angeles dia. Mampu pula. Dia suka jawab. Kenapa tak pergi haji? Belum sampai seru. Haji ni kan seru. Seru. Begitu manusia watak. Suka menjawab. Dan akhirat kelak halakaan ni sultaniyah. Tiada lagi alasan dan hujah. Itu yang saya sebut selalu. Orang beriman. Orang tak akan membiarkan alasan menguasai dirinya. Orang beriman tidak ditawan oleh alasan dia. Tidak ditawan dengan cara jawab dia. Kita tuan-tuan, kalau tahu salah, tahu benda tu memang dituntut, carilah jalan untuk buat. Jangan hari ni beralasan sakit lutut, esok sakit kepala, lepas tu sakit perut. Pak sudah alasan. Orang kata kenapa tak pergi kuliah ni? Kenapa tak pergi masjid? Oh, sakit kepala. Lusa pula sakit kaki, sakit lutut, darah naik, gula naik, habis benda semua naik. Tetapi sampai bila kita jadikan alasan ini pelemah kita dalam ibadat. Pelemah. Akhirat kalau Allah cerita halakaan ni sultaniyah, segala alasan musnah dan binasa. Sultan, kuasa. Tapi kata Ibn Abbas, sepakat ulama makna sultan ialah hujjah. Hujjah tu apa? Alasan. Awak tak ada hujjah hari ni. Hujjah apa? Kata kita kalau tengok orang tu hari ni beri alasan, esok beri alasan, kita mungkin boleh beri ruang percaya. Lama-lama nampak depan mata, bukan alasan, ini sebenarnya helah. Helah anak-anak kita tak baca buku. Hari ni dia kata oh sebab tu, sebab ni. Last sekali kita tahu bukan, awak ni pemalas. Last sekali. Sebab tak ada lagi hujah yang kita boleh terima dari dia. Kita ingat depan Allah ni, Allah mengetahui apa dalam hati manusia. Alasan ini terbit daripada hati kita. Kotor hati kita, maka kotorlah alasanmu. Sebab kita tahu perkataan ini dia bukan datang dari lidah. Lidah ni cuma menterjemah. Innal kalam la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Perkataan sebenarnya datang dari hati. Dan lidah itu sebagai dalil pada apa ada dalam hati. Lidah itu kata ulama umpama senduk. Hati itu ialah kuyuk dalam ni ada macam-macam sop. Kalau tuan-tuan buat sop ayam, tugas penyenduk disenduk untuk keluarkan je. Dia akan keluarkan sop ayam. Kalau dalam puyuk tu ada daging, senduk tu keluarkan daging. Kalau dalam puyuk tu semua sop air, senduk tu keluar air. Maka tak ada orang kata mulut je jahat, hati baik. Tak ada. Tak mungkin tuan-tuan ini gulai daging, senduk tu cedok, keluar ayam. Tak mungkin. Kerana senduk cuma alat. Ni lidah, ni senduk ni. Kepada hati kita yang merupakan bekas. Kalau tuan-tuan hati baik, insya-Allah perkataannya baik. Sehingga Nabi SAW menyatakan, wa yu'jibunil fa' qila ya Rasulullah wa mal fa' qala kalimatun thayyibah. Yang amat menghairankan aku ialah al-fa'lu. Al-fa'lu ini benda-benda yang memberi semangat. Optimis. Memberi motivation. Apa dia? Kalimah baik. Kata orang-orang beriman, bila dia bercakap, kalimahnya memberi semangat. Menghilangkan kesedihan. Kalau nak kenal orang tu baik, once dia bercakap, kita pun rasa nak jadi baik macam dia. Bila dia bercakap, kita pun jadi kuat. Bercakap, kita jadi semangat. Dia bercakap, kita jadi sabar. Dia bercakap, kita jadi positif. Kata Rasul, aku hairan dengan orang yang mampu keluarkan perkataan yang baik. Hairan aku, orang ni hebat. Sebab itu seorang ibu, seorang ayah, seorang suami, seorang isteri, sahabat, belajarlah untuk menuturkan kata-kata yang baik. Biar duduk tepi kita ni sentiasa selesa dengan kita. Sebab perkataan baik. Tak ada perkataan kita nak rendahkan dia, nak hina dia. Tapi semuanya perkataan baik. Kemudian kata Allah.
Sesudah menceritakan penyesalannya, habis hujahnya, habis tak beri manfaat hartanya, kata Allah, khuduhu faghulluh. Allah perintahkan malaikat penjaga neraka. Khudu, tangkap dia. Faghulluh, belenggu dia, ikat dia. Kalau bahasa dunia, gari dia. Tapi ni ghullu. Ghullu makna ikat dia. Ikat dengan maksud lilit kat tangan, gari kaki kalau kat dunia. Akhirat kelak. Ni rantai daripada neraka yang ditulis nama, lalu dia belik badan dia sepanjang 70 hasta. Balik neraka bukan kena gari macam tuan-tuan tengok kat dunia tu. Gari tangan, gari kaki. Yang paling teruk tu gari tangan, kaki kemudian rantai tu melekat kat kaki tu. Akhirat kelak gelongan kepada, kita katakan, rantai besi. Pusing badan dia. Bahawa kita ambil besi panjang 70 hasta. Tuan 70 hasta panjang mana? Tuan-tuan tinggi baru berapa hasta? Ini sab'una dhira'an, 70 hasta. Dengan ukuran akhirat kelak, bukan ukuran kat sini. Kalau kita ambil ukuran kat sini 70 hasta. 70 hasta lebih kurang 35 meter. Tayar besi 35 meter tu, tuan-tuan pun lilit badan, lilit. Dah tak boleh bernafas lah kita. Ini kan pula besi daripada api neraka. Yang setiap besi itu ditulis nama. Bukan besi lebih. Besi memang khas untuk dia. Khuduh, tangkap. Faghulluh, belenggu. Belenggu makna ikat seluruh badan dia. Summal jahim, salluh. Kemudian bawa dia ke neraka Jahannam. Salluh, bakar dia. Campakkan dia. Tuan-tuan, suara itu saja sudah menakutkan. Jangan kata azabnya. Suara menakutkan. Summa fi silsilatin. Kemudian dengan rantai. Silsilah ni rantai. Zar'uha. Dia punya panjangnya. Sab'una dhira'an. 70 hasta. Panjangnya. Faslukuh. Maka belikkan pada seluruh tubuh badannya. Itu kesudahan yang mendapat buku catatan tangan kiri. Lalu Allah Ta'ala menyebut. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala tak akan sebut satu hukuman, melainkan ada sebab. Mesti ada sebab. Tak ada Allah Ta'ala saja-saja buat. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan tak pernah buat benda sia-sia. Lalu Allah cerita. Sebab apa? Kenapa Allah cerita sebab? Supaya manusia di dunia menjauhi sebab ni. Innahu. Kan dahulu dia di dunia. Kana la yu'minu billahil azim. Tidak beriman dengan Tuhan yang Maha Agung. Wala yahuddu. Dan tidak menggalakkan. Ala tu'amil miskin. Memberi makan kepada orang miskin. Tuan-tuan perkataan Yahud. Tak galak. Tak ada kempen, tak ada suruh. Kan orang ni tuan-tuan. Kita kalau suka buat baik, automatik kita akan kempen orang lain buat baik. Kalau orang tu jenis tak buat baik, dia pun kempen orang jangan buat baik. Kalau dia jenis kaki kedekut. Akhirnya dia kempen juga orang buat apa, derma-derma ni. Buat habis duit kita je. Dia pasti kempen benda tu. Kalau kita jenis pemurah, kita kata dermalah dia. Saya pun dah derma sikit, kita pakat derma lah. Bagus untuk dia. Sekian kebaikan-kebaikan. Jariah kita. Maka Allah cerita, pertama, kesalahan dia ialah kesalahan dengan Tuhan. Ini kesalahan paling besar. Tak beriman pada Allah. Beriman dengan makna umum. Bermula daripada Allah, Rasul, kitab, pada perintah dan pada larangan. Ini iman. Sebab tu bila Arab Badui kata, qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan berkata Badui kepada Nabi SAW, kami sudah beriman. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, kamu tidak beriman, tak ada benda lagi kamu buat. Cukup kamu kata kamu Islam. Baru Islam, buat tak lagi. Kerana iman ialah pembuktian terhadap pengakuan. Kalau seorang tu kata dia beriman, dia buktikan. Islam, dia boleh tulis secara nama. Dia panggil dengan nama. Dia dakwa dia bahawa dia Islam. Sebut iman, mana dia? Mana benda yang akan buktikan kamu beriman pada Allah? Maka Allah menyebut kesalahan pertama, kesalahan dengan Tuhan. Kesalahan kedua, kesalahan dengan manusia. Tidak memberi makan. Kenapa disebut tak beri makan? Tuan-tuan, asas keperluan manusia itu makan. Asas. Kerana makan menyebabkan seorang itu mungkin susah, sakit, even mati. Kebuluran. Sebab itu disebut dalam hadis. Bila Nabi SAW menyatakan tidak beriman seorang yang tidur kenyang dalam keadaan jirannya tidur lapar.
Dan hadis yang menyebut sebaik-baik orang Islam ialah yang suka memberi makan. Kenapa Nabi cerita makan? Kerana manusia tuan-tuan, bila dia makan, itu keperluan dia. Bila dia makan itu menyebabkan dia boleh berfikir dengan lebih jauh lagi. Dan bila dia makan, dia akan rasa aman, tenang. Kerana seorang bila berada dalam posisi ada makanan, contoh kita cerita negara perang, negara bergolak sekian-sekian. Apa yang menjadi masalah utama mereka? Makanan. Makanan lah. Kalau mereka ada makanan, pasti kesediaan itu lebih ringan untuk mereka pikul. Hatta Nabi SAW menyebut tentang orang yang kematian keluarganya. Waktu keluarga Ja'far bin Abi Talib syahid di peperangan Mu'tah. Lalu kata Rasulullah pada sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahu ma yushiluhum." Wahai sahabat-sahabatku, siapkan makanan, pergi hantar rumah keluarga Ja'far sebab mereka sedang bersedih. Dia sedih tak ada bagi makan. Sedih, tak ada nak siap makan. Jadi sahabat yang berdekatan, tolong buat makanan, hantar kepada keluarga yang kena musibah. Contohnya kita kalau ada kematian satu keluarga, dia jadi sibuk. Tak adalah orang tengah-tengah mati pergi ke dapur masak. Dengan mayat ada kat rumah. Tak akan ada. Sebab kita jadi sibuk. Dengan mayat, dengan kesedihan. Maka seseorang yang dekat dengan dia buatlah makanan hantar ke keluarga dia. Barangkali dia orang tak makan tengah hari. Duk tunggu mayat. Barangkali dia orang tak makan malam kerana uruskan mayat. Beri makan pada dia. Maka untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan memberi makan. Bahkan dalam Quran menyebut banyak ayat tentang kelebihan memberi makan. Dan Nabi SAW antara akhlak Rasulullah, Nabi tak akan makan seorang. Nabi suka beri makan. Tuan-tuan beri makan ni, kalau beri ke orang kaya pun disuka. Jangan kata beri ke orang miskin. Orang kaya yang memang duit pun dah berlambak, duit pencen pun tak habis. Tapi kalau kita beri dia makan, dia suka. Dia seronok. Ibu tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan belanja orang makan. Orang yang ada duit pun seronok. Walaupun dia boleh bayar satu kedai. Seorang datang, saya belanja. Seronok dia. Jangan kata orang tak ada duit. Kan ini benda yang semua manusia akan gembira. Sebab itu kita tuan-tuan bila ajak, jom datang makan rumah saya. Bukan rumah kita tak ada makanan. Tapi jadi seronok bila orang ajak makan. Kalau kata jom datang rumah saya buat apa? Datang saja. Tak datang gitu. Dia ada benda yang dia promo lah sikit. Datang rumah. Pun nak buat biryani sikit. Kita pun laju sikit. Datang rumah nak buat laksa sikit. Datang rumah nak buat makanan tu, makanan ni. Yang suka kita pergi rumah orang bila dia ada makanan. Kalau tuan-tuan pergi rumah orang kering, biskut kering pun tak ada. I.O. pun tak ada, air kosong. Kita pun hati, lain kali tak datang dah. Macam tu lah. Slow je. Tapi kalau Indonesia dia cakap kuat, dengar. Dia tuan rumah dia sebab cakap dalam hati dia kuat. Kalau dia tak datang dah cakap kuat. Jadi ini nak tunjuk kepada kita tentang hebat makan. Allah sebut perangai orang kafir. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tak galakkan beri makan pada orang miskin. Maknanya mereka ada watak kedekut. Kemudian kata Allah Ta'ala. Falaisa lahu. Bagi dia. Al-yawm. Hari kiamat. Hahuna di sini. Allah beri penegasan. Kiamat di sini. Maksudnya benda yang pasti berlaku kat sini. Hamim. Tak ada seorang pun kawan yang boleh bantu dia. Wala ta'am. Dan dia tak layak makan apa pun. Illa min ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin ialah peluh, darah, nanah ahli neraka. Bila ahli neraka dibakar, keluar peluh dia. Keluar nanah dia. Keluar darah dia. Keluar danau dia. Keluar air nanah dia. Keluar air bisa dia. Kalau tuan-tuan tengok, kalau seorang bila terkena api macam mana? Berpeluh dah dia kena api, dek panas. Ni keluar air bisa dia. Keluar darah dia, keluar semua. Yang itulah makanan disebut ghislin. Tu je makanan yang layak makan. Dengan hanyir, dengan berbau, dengan panas, menggelegak. Dengan penghinaan. Dek kamu tidak mau memuliakan manusia dengan makanan, maka Allah hina kamu dengan makanan ahli neraka. Kemudian kata Allah, la yakuluhu, tak akan makan makanan ini. Illal khati'un, melainkan orang-orang yang berdosa. Kata khati'un, yakni orang-orang berdosa. Ya, bagaimana gambaran yang mengerikan. Allah cerita tentang orang yang menerima buku catatan tangan kiri. Apakah padan, apakah berbaloi. Dengan nikmat seketika di dunia dan azab abadi akhirat kelak. Ni kat dunia sekejap je seronok. Seronok lawan perintah Allah sekejap je. Seronok engkau Allah, seronok menjawab pada perintah-perintah Allah sekejap je puas hati. Kelak kita akan lihat pada hari akhirat kelak.
Tiada harta yang dapat membantu, tiada hujah yang dapat membela. Tiada penyesalan yang diterima. Tidak lagi mampu dia untuk menamatkan segala siksaan ini, melainkan dia akan berterusan sampai hari kiamat kelak. Maka celakalah pemilik buku kiri. Celakalah yang menerima catatan di belakangnya. Dan celakalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan kedahsyatan hari akhirat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.